Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam rancangan Sembang Apa Tu. Baiklah, untuk episod kali ini tugas bersama-sama saya, Faiz Jaludin, dan sekali lagi kita bersama-sama Yaya, seorang kanak-kanak berusia 4 tahun. Hai Yaya. Hai Papa. Baiklah, seperti yang saya bagi tahu dalam episod sebelum ni, untuk episod kali ini saya akan tunjukkan kepada you guys dan saya akan explain kepada you guys apa itu diorama. Dan selepas itu saya akan tunjukkan kepada you guys macam mana nak membuat diorama untuk beginner. Ya, tahu ke diorama atau apa? Tak tahu. Okey, diorama pada awalnya adalah suatu alat ataupun mini theater yang bergerak yang dicipta pada abad ke-19 sebelum TV dicipta. Maknanya diorama ni adalah satu alat yang digunakan pada waktu itu untuk sebagai TV sebelum TV dicipta lah. Namun pada era moden, diorama bermaksud scale model atau miniatur 3 dimensi yang biasanya dipamerkan di muzium dengan pelbagai tema. Diorama sering dibina oleh penggemar sebagai sebahagian daripada hobi yang berkaitan seperti military scale model, action figure, Hot Wheels, Gunpla dan lain-lain. Menarik tak? Wah, menarik. Ya, memang menarik. Sebelum menghasilkan diorama, you guys perlu decide dulu tema. Sama ada tema tu nak ke arah military, Hot Wheels ataupun Gundam, ataupun juga boleh buat diorama tentang Kamen Rider ataupun diorama bebas. Proses menghasilkan diorama lagi mudah kalau you guys semua ada perancangan. Maknanya you guys plan dulu apa nak buat dan sediakan dulu bahan-bahan dan semua dah ada, barulah you guys buat. Okey, untuk melancarkan proses menghasilkan diorama tersebut. Ya, faham ke? Oh, macam tu. Faham. Selain daripada tema, you guys perlu juga menentukan scale ataupun skala. Contoh kalau macam diorama untuk Gunpla ada skala 1/100, 1/144, dan untuk PG ada skala 1/60. Dan juga kalau untuk Hot Wheels, skala diorama tu perlulah 1/64 dan pelbagai lagi skala yang sesuai berdasarkan apa tema yang you guys nak buat tu. Tetapi boleh juga membuat diorama yang mempunyai skala yang bebas. Skala bebas ni maksudnya diorama yang boleh digunakan untuk pelbagai skala. Dengan syarat jangan letak di dalam diorama tersebut bahan binaan manusia. Bahan binaan manusia contohnya seperti rumah, seperti tiang lampu, garisan yang terdapat di jalan raya ataupun kerusi. Kalau you guys nak buat jalan raya, boleh. Kalau untuk nak buat diorama untuk Hot Wheels ataupun military ataupun apa-apa yang sesuai, kalau nak masukkan jalan raya boleh, tetapi jangan buat dia punya garisan di atas jalan raya. Sebab kalau ada garisan, jadi you guys tak boleh gunakan untuk skala yang berbeza. Sebab garisan tersebut akan menunjukkan skala diorama tersebut. Susah juga. Tak adalah susah sangat. Cuma perlu faham beberapa perkara yang basic. Jadi, tanpa membuang masa lagi, saya tunjukkan you guys macam mana cara untuk membuat diorama untuk beginner. Okey? Jom. Sekarang ni, ini adalah contoh diorama yang saya pernah buat sebelum ni. Kalau perhatikan ada jalan raya, maknanya ada bahan buatan manusia dan juga ada signboard. Okey, diorama ni bajet untuk menghasilkan diorama ni rendah je, menggunakan bahan-bahan yang murah, tidak terlalu mahal, dan you guys boleh cuba untuk buat. Dan ini adalah diorama ataupun miniatur rumah kayu. Ini saya cuba nak buat rumah tradisional Melayu, tapi saya buat sekadar setakat saya mampulah menggunakan kayu dan juga menggunakan beberapa item yang murah lah. Okay, you guys pun boleh try buat. First yang you guys perlukan platform ataupun cutting board yang agak tebal, dan
PVA glue. Ni gam yang berwarna putih ya. Dan perlukan sedikit emulsion paint. Dan ini adalah pasir pantai, gam 3 second dan styrofoam, dan juga brush lukisan, pisau ataupun cutter yang kecil. Ini adalah model pokok. Ada beberapa jenis pokok. Dan ini adalah serbuk rumput. Ada yang halus dan yang agak kasar sedikit. Dan juga perlukan tisu muka. Ini adalah watercolor. Saya gunakan watercolor yang agak murah saja, harga pun RM2. Dan ini adalah pen untuk melukis. Sekarang ni kita akan mulakan dengan, kita akan rancang dulu. Cutting board ni pun tebal. Rancang dulu apa yang you guys nak buat, saiz, skala, nak buat bukit ataupun nak buat tanah. Sekarang ni saya lukis lakaran bukit, bentuk bukit dan saiz yang sesuai. Diorama yang kita nak hasilkan ni adalah diorama bebas. Dekat sini saya tanda kawasan yang perlu diletakkan bukit, dan styrofoam perlu dipotong. Sebelum potong, letak dulu styrofoam di atas cutting board ni untuk tengok saiz dan lukis lakarkan bentuk bukit yang kita nak potong kejap lagi. Lepas dah potong, dah lukis, you guys boleh start potong menggunakan pisau ataupun menggunakan cutter yang halus. Sebab cutter yang halus ni, yang kecil ni lagi senang lah untuk proses potong. Potong dengan berhati-hati. Okay, selepas potong, boleh cuba letak styrofoam ni di atas cutting board, di atas platform. Tengok saiz dan kedudukan, cek balik kedudukan. Lepas tu kita akan potong lagi untuk bentukkan styrofoam ni pada bentuk bukit. Kita lukis dulu supaya memudahkan proses untuk potong. Dan sekali lagi kita potong styrofoam. Potong dengan berhati-hati. Potongkan beberapa bahagian mengikut saiz, mengikut kesesuaian hingga dapatlah bentuk bukit yang you guys nak tu. Potong pada bahagian-bahagian kecil, potong sehingga mendapat bentuk yang sesuai, maknanya bentuk bukit lah. Perlu potong mengikut bentuk yang sesuai, buat beberapa keceraman, beberapa form, beberapa shape supaya lebih realistik. Okay, lebihan-lebihan styrofoam yang telah dipotong juga boleh diguna semula. Kita boleh adjust lah untuk bukit tu, untuk tampal, untuk guna semula bahagian styrofoam yang dah dipotong tadi. Okay, sekarang ni gunakan PVA glue, letakkan di bahagian bawah styrofoam dan ratakan. Ratakan terpulang nak guna tangan, guna brush pun boleh, tapi bagi saya mudah menggunakan tangan saja. And then letak dan tekan sedikit. Okay, letak dulu gapla untuk tengok sesuai ataupun tidak. Okay, sekarang ni kita nak buat bahagian, satu lagi bahagian, lukis dan potong dengan berhati-hati. Yang bahagian sana bukit tinggi, yang bahagian sini saya plan nak buat bukit yang sedikit rendah menggunakan styrofoam yang nipis sikit. Okay, potong dan berhati-hati bentukkan dia bukit. Cuba buat serealistik mungkin lah. Kita cuba buat bentuk bukit. Akhirnya juga ada gambar rujukan, lagi mudah proses. Okay, letak PVA glue,
dan ratakan, letak dan tekan. Bersihkan surface dan tekan. Biarkan kering. Kita check dulu. Selepas dah kering, you guys boleh adjust lagi bentuk styrofoam tu supaya nampak lebih realistik bentuk bukit. Cuba letakkan pula, tengok okey ataupun tidak. Kalau dah berpuas hati dengan bentuk tu, juga boleh proceed dengan step seterusnya. Tisu, kedutkan tisu, letak dulu PVA glue di atas styrofoam ni, atas surface, ratakan. You guys perlu basahkan sedikit gum tu, surface styrofoam. Letak glue di bahagian bawah sini, di celah ni perlu di fill, dipenuhkan dengan gum. Ambil tisu, kedutkan tisu dan buka kembali, dan you guys letakkan di atas styrofoam. Cuba bentukkan, nampakkan surface yang kasar untuk menjadikan dia lebih realistik lah bentuk bukit. Basahkan sedikit, menggunakan penyembur air supaya memudahkan proses tisu tu untuk melekat. Sebab kita dah guna gum tadi, jadi agak melekit, dia agak susah untuk lekatkan tisu tu. Jadi letakkan sedikit air untuk melancarkan proses. Letak lagi PVA glue dan sapu lagi di atas tisu. Juga boleh tambah lagi tisu, layerkan lagi tisu sehingga mendapat bentuk yang lebih realistik, bentuk bukit lah. Sembur air lagi, ratakan. Ambil PVA glue, sapukan lagi bahagian bawah untuk lekatkan tisu di bahagian bawah ni. Sampai basah platform ni. Jika terlalu basah, lap dulu, kurangkan sedikit air. Di bahagian sini pula sama je, kita ulang step yang sama. Letak dulu PVA glue. Ratakan. Boleh letak sedikit air, cairkan sedikit PVA glue ni. Ambil tisu muka, kedutkan, koyakkan dan tampal. Tampal dalam keadaan kedut lah, supaya dia dapat bentuk bukit yang realistik. Kita tidak mahu surface dia licin. Basahkan sedikit untuk memudahkan proses supaya tidak melekat dengan dekat tangan tisu tu. Basahkan lagi dan lekatkan lagi tisu. Letak lagi PVA glue, touch up lagi bahagian-bahagian yang perlu diratakan. Memerlukan kesabaran sikit lah untuk buat diorama ni. Tambah lagi bahagian bawah. Bahagian bawah ni kaki bukit ni lah. Dan biarkan hingga betul-betul kering. Selepas betul-betul kering, sediakan, kita ambil emulsion paint warna putih dan sapu menggunakan brush lukisan. Semasa proses sapu ni juga boleh bentukkan, juga boleh dapatkan tekstur bukit, maknanya tekstur batu. Juga boleh tebalkan sikit emulsion tu. Sapu dalam keadaan bebas lah, maknanya cuba elakkan bagi nampak kesan brush. Kita tak mahu nampak kesan brush tu lah, jadi kena buat tebal sikit emulsion paint tu. Emulsion paint ni walaupun tebal tapi dia
mudah je untuk kering. Cuma you guys biarkan 1 hari boleh kering lah, tak sampai 1 hari pun boleh kering. Dan sapukan seluruh platform ni sebab kita tak nak nampak tekstur kayu ni. So kita cat keseluruhan platform. Okay, ratakan. Kena bersabar sikit. Okay, seterusnya kita akan mulakan selepas dah betul-betul kering, start untuk color tanah. Okay, ni sebenarnya bahagian bawah ni tanah dan juga nanti kita akan letak tanah dan juga pasir. Okay, untuk mendapatkan efek tanah atau pasir tu kita gunakan warna coklat ni. Sebenarnya warna ni agak subjektif, terpulang pada kreativiti masing-masing lah. Okay, yang ni saya gunakan straight daripada tube sebab kejap lagi saya akan layerkan colour ni dengan colour yang lain, dan juga di atas warna ni akan ada pasir dan juga ada efek rumput. Okay, kita wash sikit, jangan terlalu pekat, bersihkan brush. Okay, sekarang ni saya akan nak warna, saya akan buat jalan raya, tapi jalan raya tanpa line putih. So gunakan warna hitam, pastikan warna hitam ni flat. Cuba dapatkan efek yang rata lah, betul-betul rata. Disebabkan watercolor ni harga dia murah je, harga beli pun di kedai RM2, jadi saya tak perlu risau lah, tak ada isu tidak berlaku terlalu besar lah, maknanya tidak perlu berjimat cermat. Okay, sebab murah je dan jumlah color pun agak banyak. Jadi kalau you guys gunakan color yang agak mahal, jadi agak perlu berjimat cermat sikit lah, dan agak menelan belanja yang agak tinggi. Jadi sekarang ni saya akan buat efek batu, bukit batu menggunakan warna kelabu. Juga boleh campurkan warna putih dan warna hitam untuk dapatkan warna kelabu. Pelbagai tone warna kelabu, ada yang kelabu yang gelap sikit, kelabu yang terang. Okay, sebab ni adalah bukit semula, kita try buat bukit semula, jadi dia punya warna dia tidak sekata lah, ada gelap, ada cerah sikit. Pastikan tidak nampak emulsion paint di bahagian bawah. Kita cuba tutup sebanyak mungkin lah kesan emulsion paint tu. Kena buat dengan kena fokus sikit. Okay, sekarang ni efek untuk rumput dan warna hijau. Bila ni colour ni akan jadi base lah untuk rumput. So dekat mana yang you guys plan untuk letak rumput, kita akan colourkan. Contoh ni kat bahagian bawah bukit, tepi-tepi jalan, rumput tepi jalan, dan juga rumput di atas bukit ni saya colourkan hijau di bahagian sini. Nanti kita akan tampal serbuk rumput je dekat kawasan yang dah di colourkan hijau, dan juga wash sikit bagi kesan pasir tu nampak lebih ada hijau-hijau sikit. Okay, tidak terlalu coklat. Okay, dah siap kita punya proses mewarna. Okay, check sekiranya perlu ada tempat yang perlu touch up, kita touch up lagi. Diorama ni disebabkan dia adalah alam semula jadi tidak ada dari segi warna tu, jadi tidak agak bebas lah sebenarnya. Okay, saya boleh katakan dari segi warna dan letak, juga nak letak pasir pun dekat mana-mana pun tidak menjadi masalah.
Okay, kalau macam ni pasir di tepi jalan ataupun letak sedikit pasir di tengah jalan pun tak ada masalah. Okay, sebab dianya bukanlah benda buatan manusia lah. Okay, tambah sikit pasir. Pasir ni adalah pasir pantai, agak halus. Sebenarnya tidak berapa halus untuk skala diorama ni, tapi boleh lah untuk beginner. Pasir ni pun percuma je kutip tepi pantai. Tapi kalau juga nak dapatkan pasir yang lebih halus untuk dapat lebih realistik, juga boleh belilah pasir yang memang khas untuk diorama. Okay, sekarang ni adalah serbuk rumput. Serbuk rumput ni adalah yang jenis halus. Lepas letak gam 3 second tu, saya letakkan serbuk rumput ni di atas gam dan tekan sikit rata. Letak gam 3 second. Okay, letak lagi sikit. Okay, ratakan, letak di atas pasir. Letak serbuk rumput di atas pasir. Letak lagi gam 3 second di kaki bukit ni. So, kita akan letakkan rumput ya di kaki bukit ni. Ratakan. Okay, sekarang ni saya akan gunakan serbuk rumput yang agak kasar sikit. Kita andaikan dia sebagai rumput yang lebih panjang lah. Letak, tekan supaya dia melekat. Kerana jika tak tekan, dia tidak berapa melekat dan mudah tertanggal. Okay, juga perlu tekan sedikit. Okay, letak lagi rumput di atas bukit. Ratakan dan letak lagi rumput. Juga boleh combine rumput kasar dengan rumput yang halus. Warna rumput ni pun berbeza, hijau yang berbeza, jadi nampak lebih realistik. Okay, bahagian rumput. Okay, letak lagi rumput di bahagian tepi ni. Kita tambah lagi pasir. Letak dulu gam 3 second dan tambah lagi pasir di tepi jalan. Jalan ni sebenarnya saya andaikan dia sebagai jalan di kawasan luar bandar lah. Maknanya jalannya ada banyak rumput di tepi-tepi dan jalan yang tak ada garisan, maknanya tak ada line putih di bahagian tepi jalan tu. Okay, letak lagi rumput. Rumput ni dia saiz dia sebenarnya adalah, bagi saya sebenarnya agak subjektif, sebab rumput ada yang rumput tinggi, ada yang rumput rendah, okay, ada yang jadi mana-mana skala pun sebenarnya sesuai untuk rumput ni. Dia kata juga guna skala yang lebih kecil, jadi anggaplah rumput tu rumput yang besar, ataupun juga letak gandam yang lagi besar, rumput ni akan jadi lagi halus lah. Okay, sekarang ni pokok, saya ada beberapa pokok. Ada pokok yang kecil, ada yang pokok Christmas. Sekarang ni saya guna pokok yang besar. Plan dulu nak letak dekat mana. Letak di tengah jalan ke, ataupun di tepi ke, ataupun di atas bukit. Sekarang ni saya letak pokok ni di tepi, letak gam gajah dan lekatkan. Okay, juga perlu tunggu sikit lah sampai gam gajah keras dan pokok tu betul-betul tegak. Sebab kalau pokok tu saya ingat nanti akan mencacatkan Yugas punya diorama lah. Okay, sekarang ni rumput pun dah banyak. Okay, pokok dah berjaya ditegakkan. Ini buang sedikit abu-abu rumput yang berlebihan tu, pasir pun buang. Okay, sekarang ni saya akan tambah lagi satu pokok di bahagian hujung sebelah sini, gam dan lekatkan. Okay, letak gam 3 second secukupnya dan lekatkan pokok yang lebih kecil. Okay, juga jangan lupa letakkan rumput di bahagian kaki
pokok supaya lebih realistik dan untuk tutup kesan gam di bawah pokok. Okay, sekarang ni sudah siap. Okay, saya dah siap lah ni diorama ni. Sebenarnya banyak lagi benda detailing yang juga boleh letak terpulang pada masing-masing punya hendak lah. Nak lagi detail. Okay, sekarang ni saya try letak Hot Wheels skala 1/64 ataupun juga boleh try letak HG Gatla 1/144. Okay, nampak ok juga, sesuai. Hot Wheels boleh, letak Gunpla pun boleh sebab tak ada bahan buatan manusia. Okay, ini adalah contoh-contoh koleksi diorama yang pernah saya buat. Okay, ada yang saya gunakan untuk berbagai jenis pertandingan dan pameran dan exhibition. Contoh yang ini adalah miniatur rumah kayu yang sedang dibina, maknanya rumah yang belum siap. Kalau tanah tu ikutkan tanah merah lah, sebab colour dia pun tidak lebih agak ke merah-merahan. Bubung tu gunakan kertas dan ini saya gunakan diorama. Yang ini memang sesuai untuk skala 1/64 Hot Wheels sebab ada signboard. Lepas tu ada jeli, tanah merah, foto baru, awas gajah melintas. Okay, dan ini adalah diorama yang kita buat tadi, baru je siap. Sesuai juga untuk letak Hot Wheels. Kerana ada jalan, nak letak Gunpla pun boleh. Tidak terlalu detail tapi ok untuk beginner. Ini diorama ini lebih kepada construction site. Saya untuk Gunpla tapi saya letak saya jadikan sebagai tapak pembinaan lah. Ni pun dah agak lama, dah agak berhabuk sebenarnya diorama ni. Wah, cantiknya. Ya, kalau kita buat dengan teliti dan fokus, memang kita dapat menghasilkan satu diorama yang cantik. Jadi, bagi yang ingin menghasilkan diorama, juga boleh bermula dengan kumpulkan dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat diorama. Okey, Yaya? Okey. Okey, Yaya. Sampai sini je sesi kita pada kali ini. Untuk episod yang akan datang, saya akan bawa you guys semua. Kita akan pergi ke tempat yang menarik yang menjadi tumpuan ramai pelancong. Nak tahu di mana? Nantikan episod akan datang. Jadi, Assalamualaikum dan bye-bye.